TV untuk membawa produk-produk usahawan juga industri halal negara terus ke depan, mara ke peringkat global. Jadi kami amat mengalu-alukan anda dan menjemput anda untuk melanggan kami di YouTube channel Malaysia Halal TV dan mengikuti kami di Facebook Malaysia Halal TV. Terima kasih kepada YB Yang Berhormat Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi, kerana sudi melancarkan Malaysia Halal TV dan teruskan menyokong kami Malaysia Halal TV. Bagaimana caranya? Langgan kami di Facebook dan juga YouTube Malaysia Halal TV. Dan pastinya kami berkongsi sesuatu yang berkualiti, input yang positif kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Malaysia Halal TV. Selamat malam kepada semua penonton-penonton Malaysia Halal TV. Kami kembali bersama pada malam ini. Namun kami memohon maaf di atas kelewatan siaran ini tertunda kerana faktor teknikal yang tidak dapat kami elakkan dan kami terpaksa membuat rakaman untuk live pada malam ini. Apapun, terima kasih kepada anda yang mungkin tertunggu-tunggu, yang menanti kami. Terima kasih dan mohon maaf kami pohonkan kerana isu teknikal ini kami tak mampu untuk orang kata mengelak, tapi kami cuba atasi untuk buat secara rakaman live kepada anda semua. Dan sebelum kita memulakan orang kata bicara diskusi kita pada malam ini, seperti biasa anda semua kalau sharekan video kami ini dan follow kami di Facebook, subscribe kami di YouTube Malaysia Halal TV dan kongsikan video rakaman ini. Kerana apa? Kerana karya hari ini kami nak bawakan satu topik yang jarang-jarang dikupas sama ada di media sosial maupun di arus perdana, tetapi pengetahuan ini amat penting untuk kita sebagai orang Islam. Dan untuk itu di siaran kedua ini 13 Jun kami bawakan tajuk grooming untuk lelaki halalkah? Nak tahulah halal ke tak ke, sebab ini memang jangan disentuh. Itulah ruang yang akan kami gunakan untuk berkongsi kepada anda input berkenaan dengan grooming untuk lelaki ini halalkah, yang mana yang akan dikupas bersama dengan moderator Dr. Rendas LMN Azhar dan juga panel kita pada malam ini yang juga merupakan trainer, coach dan coach perunding imej bertaliah, juga selebriti Malaysia Halal TV dan penerbit di Malaysia Halal TV, Puan Aini Mazlin seketika nanti. Tetapi sebelum itu saya nak wawarkan kepada anda semua, Malaysia Halal TV ini sebenarnya adalah ditubuhkan sebagai satu wadah untuk menyampaikan halal ataupun menjayakan kempen kesedaran halal yang telah dianjurkan oleh Majlis Ekonomi Halal. Dan ini adalah satu program untuk kita menyedarkan ummah tentang halal ini, dan saluran My Halal TV ini akan dijadikan satu medium untuk kita lebih dekat dengan anda, untuk kami membawakan pelbagai kupasan, pelbagai isu, pelbagai pengetahuan tentang halal ini. Dan ia telah pun dirasmikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia, Timbalan Menteri dan Komunikasi dan Multimedia. Malaysia Halal TV ini telah dirasmikan oleh Datuk YB, Datuk Zahidi, dan 2001-2022 merupakan kempen tahun kesedaran halal yang kita rasa cukup untuk memberi ruang kepada rakyat Malaysia memahami apakah itu sebenarnya halal dan mendekatkan kita semua rakyat Malaysia tentang halal ini. Dan untuk hari ini kami tidak dapat membuka sebarang ruangan komen kerana ia adalah recorded live. Tapi apapun, sebelum kita bersama dengan panel kita dan juga moderator ini, saya kupas sedikit berkenaan dengan intipati perbincangan kita pada hari ini, iaitu grooming. Biasanya kalau kita dengar tentang grooming ini, selalunya ditujukan kepada kaum wanita. Jarang kalau kita melihat kupasan-kupasan berkenaan grooming untuk kaum lelaki. Ada tetapi jarang. Dan bagi orang kata fashion perspektif Islam ini, biasanya 90% melibatkan kaum wanita, dan fashion yang halal, fashion patuh syar'i juga 90% melibatkan informasi berkenaan kaum wanita. Jarang sangat inputnya tentang pendedahan fashion untuk lelaki. Dan norma baharu ini sebenarnya, kalau anda perasan, menuntut
ramai di kalangan kita manusia ni untuk muncul di kaca skrin dengan pelbagai sebab ya, dan ada yang membawa jenama, ada yang memang perlu ke media sosial, ke skrin, dan kita ingat bahawasanya kalau kita ke media sosial, biasanya konten itu adalah benda yang penting. Namun sesuatu aspek yang perlu juga kita titik beratkan ialah penampilan. Dan biasanya orang kerujuk penampilan untuk wanita kena sopan, kena tutup aurat bagi yang Muslim. Tidak ada pun yang menyatakan bagaimana penampilan untuk lelaki. Inilah yang akan kami kupas, tata rias untuk lelaki, macam mana tata rias, apa yang halal sebenarnya, apa yang haram, boleh ke tidak. Dan kupasan ini kita akan bawa untuk memberi pencerahan, panduan kepada kaum lelaki supaya apabila anda hadir, bagi yang Muslim terutamanya, apabila anda hadir di media sosial, di kaca skrin, sebab bila anda keluar saja di kaca skrin, seluruh pelosok dunia akan melihat anda. So sedikit panduan kami kongsikan dari sudut fashion secara umum dan juga dari sudut Islamiah yang akan kami bawakan, diharap memberi panduan kepada kaum muslimin bagaimana untuk bertata rias dengan cara yang betul mengikut syariat Rasulullah SAW, syariat Islam kita. Contoh kita sudah ada, dan untuk itu grooming untuk lelaki halalkah? Saya serahkan kepada panel kita, Dr. Rendes LMN Azhar, dan juga saya serahkan kepada moderator kita, LMS Dr. Rendes LMN Azhar, dan juga panel kita, Puan Aini Mazlin. Silakan Wani bawa panel dan juga moderator ke pentas. Okey, Doktor, apa khabar? Baik, khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa khabar Ain? Apa khabar Tini? Alhamdulillah. Sekarang kita berbicara, hari ini diberi peluang kita berbicara tentang grooming lelaki. Macam saya dah berumur ni, saya rasa taklah penting sangat tentang grooming. Tapi menjaga penampilan itu penting. Supaya penampilan itu mencerminkan harga diri, wibawa, karakteristik dan sebagainya. Jadi saya nak minta Puan Ain Mazlin membuka bicara tentang topik grooming halalkah untuk lelaki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Malaysia Halal TV kerana menjemput saya untuk sama-sama berkongsi dengan anda semua berkenaan topik pada hari ini, iaitu grooming, adakah halal untuk kaum lelaki. Bila kita menyebut berkenaan dengan grooming, kita sebenarnya bermaksud ia adalah dandanan. Ya, dandanan sebenarnya kalau kita melihat di dalam kamus, ia membawa makna lebih kepada pengurusan diri ataupun bagaimana kita merapikan wajah juga cara keterampilan kita bila berhadapan dengan orang lain. Ya, jadi bermaksud di sini kita sama ada lelaki ataupun wanita sama-sama disarankan untuk memastikan yang kita tampil dengan sehabis elok. Maknanya kita tidak bolehlah memperlekehkan bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana pengurusan rupa wajah kita, cara kita sisir rambut ataupun untuk kaum lelaki mempunyai misai dan janggut, ya, adakah dia dibiarkan tumbuh melata? Ya, maknanya kita kena ambil berat. So jadi kat sini secara kasarnya untuk kaum lelaki perlu cakna, ya, bagaimana cara mereka tampil sama berat dengan bagaimana wanita mengambil berat tentang keterampilan mereka. Ya, so kalau untuk kaum lelaki, saya ingin menekankan terutama yang paling penting adalah berkenaan dengan hygiene. Ya, bila kata hygiene tu maksudnya kebersihan diri kita lah, ya Doktor. Kebersihan diri tu yang paling utama, yang mana apabila kita
berjumpa dengan orang atau berhadapan dengan orang lain tidak sampai mengganggu mereka. Mengganggu ni boleh terjadi atas sebab bau, atas sebab keadaan yang menjelekkan pemandangan orang lain lah. Ya. So perkara yang akan diperhatikan, first kita tengok dari bahagian atas. Rambut. Bagaimana cara rambut lelaki disisir? Adakah lelaki itu berambut panjang atau berambut pendek? Boleh ke lelaki berambut panjang? Bagaimana pendapat doktor? Kalau seorang lelaki berambut panjang, doktor boleh terima ke? Begini, boleh saya sambung yang Puan Aini cakap? Okey. Skop grooming ni bagi saya cukup luas. Luas, tapi kita narrow down the subject supaya kita dapat bincang tentang perlunya tidak grooming ini. Seperti Puan Aini cakap tadi tentang rambut panjang lelaki. Sebenarnya ada bermacam-macam pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahawa lelaki yang berambut panjang itu kelihatan macho. Kelihatan macho, jantan dan segak. Ada juga di satu sudut melihat rambut panjang ini, mereka yang tidak terurus, menjaga rambut yang serabut, serabai dan memperlihatkan imej yang kotor dan tidak terurus. Akibatnya, kesan negatif yang ditunjukkan itu mempengaruhi pandangan orang di pihak lain. Jadi, kalau untuk menjaga rambut panjang, ia mesti jaga dengan rapi, teratur dan menampilkan kewibawaannya. Misal contoh kita tengok penyanyi-penyanyi terkenal di dunia seperti George Michael, penyanyi yang begitu terkenal dan seperti lagu apa tu ya? George Michael. Banyak yang terkenal. Lupa nama lagu saya. Dan seperti banyak penyanyi-penyanyi barat yang panjang rambut tapi kelihatan ada karismatiknya. Tetapi banyak orang kita di sini di Asia cuba berambut panjang tapi seolah-olah rambut tu tidak penting diurus. Seolah-olah membiarkan serabut serabai dan setengah orang lihat dekat aja kita berbau sesuatu. Rambut yang bau tengit, bau hampa. Jadi bagi saya kalau nak berambut panjang perlulah bersih, higienik macam Puan Aini kata tadi, bersih dan terurus. Kalau tidak tahu nak menjaganya, baik potong pendek macam saya ni, walaupun tak handsome tapi macho. Kemas bersih. Kemas bersih, walaupun tak handsome tapi kemas bersih. Itu yang penting. Itu pendapat saya. Betul. Saya setuju sangat doktor. Kenapa saya tekankan perkara hygiene ni? Dia sama je lelaki atau perempuan. Hygiene tu yang paling penting. Kan? Kebersihan. Sebagaimana yang Rasulullah sarankan juga. Sebab Rasulullah ni dikenali sebagai seorang yang sangat menekankan image. Sangat prihatin tentang bagaimana beliau tampil berjumpa dengan para sahabat dan juga kaum di waktu itu. Ya, ada 4 perkara ataupun 4 elemen yang Rasulullah SAW sangat menekankan. Pertama sekali kebersihan. Betul. So apa-apa juga dari segi image ke fashion ke, faktor kebersihan sangat dipertekankan. Kena bersih, kena kemas. Saya nak tambah. Even Rasulullah sendiri berambut panjang. Rasulullah pun berambut panjang. Dan para sahabatnya berambut panjang. Betul. Waktu itu. Jadi kita tengok Abu Talib sendiri, uncle Rasulullah tu juga berambut panjang. Jadi berambut panjang ni sudah wujud di zaman Rasulullah. Bukan perkara yang pelik. Jadi kalau kita nak berambut panjang, dari segi hukum adalah boleh. Tidak bersalah, tidak melanggar hukum-hukum syariat dan sebagainya. Sebab berambut panjang di semua sebahagian besar sahabat Rasulullah adalah berambut panjang tapi diikat kemas waktu nak berperang, waktu nak solat, waktu nak akad nikah. Mereka kemas bersih dan berbau harum.
Dan tahulah bahawa orang Arab ni perfume merupakan perkara pokok dalam hidup mereka. Betul. Jadi Itu salah satu faktor yang Rasulullah tekankan, perlu berwangi-wangian. ya betul. Dah bersih, dah kemas, berwangi-wangian lah. Ya, betul. Dan dari segi warna, mungkin zaman dulu tak berapa banyak warna kan. Jadi Rasulullah lebih memilih kepada putih. Putih ni dia banyak dekat kepada kebersihan lah. Jadi itu yang Rasulullah suka, yang Rasulullah selalu tekankan dengan para sahabat di waktunya. Dan satu lagi yang keempat, doktor, dia sangat menekankan penjagaan tubuh badan. Kena sihat, kena fit, kena cerdas, berolahraga. Yang itu akan reflektkan kepada tubuh badan kita lah, refleksi tubuh badan apabila kita berhubungan dengan orang lain. Ya. Betul. Saya sambung sikit doktor berkenaan dengan kebersihan. Apa faktor kebersihan yang para lelaki seharusnya peka dan cakna? Kuku. Ya, kuku betul. Paling penting sebab kuku ni kita banyak makan, orang Asia, orang Malaysia makan menggunakan tangan. Betul. Jadi kalau kuku tu panjang, kita tak tahu ke mana yang kita pegang, yang kita dah menggunakan tangan kita, dan kemungkinan besar kekotoran masuk di celah-celah kuku. Kalau kita ni orang yang tak suka membasuh tangan dan juga kena korek lah di bawah-bawah kuku tu, kita tak boleh pastikan kuku kita tu 100% bersih. Tambah dalam keadaan COVID-19 sekarang ni kan, doktor. Betul. Selain daripada mencuci tangan, di bawah kuku tu agak payah nak dibersihkan. Betul. Dan makanya kita kena potong. Maka seelok-eloknya dipotong bersih, kan, kemas. Doktor pernah terlihat orang lelaki suka menyimpan kuku panjang. Dia tak simpan semua macam wanita, tapi dia suka simpan kuku panjang di jari kecil, manis. Jari kelingking. Kelingking. Kenapa agaknya, doktor? Saya berpendapat ini merupakan fashion. Dalam Islam tak ada menyuruh menyimpan kuku panjang di jari manis atau kelingking dan sebagainya. Itu hanyalah fashion yang cuba ditunjukkan bahawa mereka ni mempunyai trendy. Maksudnya kuku panjang ni ikutan. Jadi, dan satu lagi, orang lelaki ini secara fitrahnya, orang lelaki ini suka mengorek hidung, mengorek telinga. Jadi ada sebahagian, saya tak kata semua, minta maaf kalau bunyinya agak jelek ya, tetapi ada yang menyimpan kuku panjang di jari kelingking untuk tujuan mengorek hidung mereka ataupun mengorek telinga. Jadi kalau berhadapan dengan orang lain, dalam katalah dia nak pergi interview, temu duga, ataupun untuk mendapatkan bisnes, kan, pergi submit tender ke. Jadi bila orang melihat keterampilan yang sebegitu, fikiran manusia ni selalu dia akan berimajinasi. Dia akan fikirkan macam mana agaknya ya kalau dia makan nasi, ya, macam mana kalau dia pegang tu dia cuci bersih ke. Kan? Jadi untuk mengelakkan fitnah, itu semua akan jadi jatuh fitnah lah kan, doktor? Betul. Seelok-eloknya bersihkanlah, potonglah sependek yang boleh. Ya. Kita tak habis lagi bab hygiene, di mana orang lelaki ni mempunyai, saya panggil kelebihan ya, doktor, di mana kita selalu rambut tumbuh di kepala. Tetapi lelaki ni dia akan tumbuh di bahagian muka. Ya, betul. Perempuan pun ada juga, doktor, bulu roma kan, tapi lebih halus dan tak nampak. Betul. Lelaki dia akan lebih ketara dan rambut itu akan lebih tebal di bahagian kumis dan juga di bahagian janggut.
Jadi adalah ikut juga fashion, trend, ada yang simpan nak panjang, nampak garang. Ya, doktor sendiri simpan kumis macam mana cara penjagaan? Saya gini, saya pernah simpan kumis, simpan janggut, jambang, pernah. Tapi sorry to tell, family terutama isteri kata tak payahlah macam Taliban. jadi saya waktu itu bercerita, saya waktu COVID pertama dulu, saya simpan janggut panjang janggut, tapi saya tengok wajah saya itu, ini macam orang pelarian saja, macam bangla saja nampak. So dari itu saya decide saya potong semula. Dan baru yang untuk PKP baru ni sekejap 3-4 bulan lalu saya panjang balik. Saya tengok, saya rupanya saya rasa saya ni orang yang tak sesuai menyimpan janggut. Misai yes. Misai dari saya dari muda, dari belum kahwin sampailah sekarang. Tujuan doktor simpan misai untuk apa? Bagus, pertanyaan yang baik. Tujuan misai sebab wajah saya kalau tidak simpan misai saya tak nampak macho. Tak nampak macho. Itulah dia ya. Para lelaki ni dia pun macam wanita, dia prihatin macam mana rupa dia. Kalau dia tambah misai atau dia pakai sesuatu tambahan, dia nampak lebih berkredibel. Credibility itu lebih meyakinkan. Jadi itulah maknanya tak salah orang lelaki ini menjaga image mereka. Sebab itu memang fitrah. Kita sentiasa nak nampak lebih baik, lebih elok dan juga secara tak langsung dia lebih memberi keyakinan pada diri sendiri. Ya, betul. Juga selain daripada itu kita dah touch tentang rambut, kumis, janggut. Yang penting sekali kena kemaslah ya. Macam doktor sekali sebab doktor respect permintaan isteri, so tak nak janggut. Itu tak mengapa. Tapi ada juga yang mengatakan dia mengikut sunnah menyimpan janggut. Betul. Tetapi Rasulullah memang berjanggut. Tapi macam doktor mention tadi, Rasulullah sangat prihatin berkenaan dengan kekemasan. So janggut tu sentiasa disisir rapi, diminyakkan. Jadi dia nampak sangat kemas dan pada waktu itu Rasulullah memang nampak sangat kacak, sangat tampan. Saya nak tambah buat ini. Gini, Rasulullah menyimpan janggut, rambut panjang sebab Rasulullah ni dia orang Arab. Satu, wajahnya kelihatan handsome, putih. Betul. Jadi bila dia simpan janggut tu nampak matching. Sesuai dengan warna wajahnya janggut. Betul, janggut itu adalah sunnah Rasulullah. Tetapi macam kita, contohnya saya tak simpan janggut ni sebab saya nampak saya serabai. Kedua, saya kelihatan amat berusia, tua daripada umur. Betul. Jadi demi keterampilan diri, menghadirkan wajah lebih kemas, segak dan nampak lebih bersih, saya korbankan janggut dan saya kekalkan misai. Itu bahagian daripada saya jaga penampilan diri saya. Betul. Dengan umur saya yang dah ialah warga emas, tapi tidak semestinya kita warga emas kita harus serabai. Dilihat tua, dilihat letih, dilihat outdated. Itu tidak harus berlaku. Tidak harus berlaku kan? Tidak harus berlaku. Saya sini Puan ini saya nak kongsi dengan audien di sana bahawa sebagai lelaki yang berumur, berusia, kita harus tampil kemas, bersih, sopan dan atraktif. Terutamanya perlu kita lelaki memakai perfume supaya of course kita bukan nak tarik sesiapa perfume, tapi bila kita berjumpa orang, bila orang hampiri kita, aroma yang harum itu menampilkan respect daripada orang lain. Betul. Dia akan
Dia akan create suasana yang tenang, harmoni, harmoni. dan selesa, ya. Betul. Betul. Jadi saya nak pesan pada anak-anak muda juga, kesempatan malam ini kita boleh kongsi bahawa anak muda mereka perlu, walaupun mereka muda, mereka rasa mereka handsome, kacak dan macho, tapi penampilan diri, kebersihan tu macam Puan kata, kuku kena jaga, rambut kena jaga, misai kena potong elok, janggut kena sikat dan sebagainya. Anak muda harus amalkan perkara ini dari mula supaya kita dilihat ada karismatik, ada wibawa. Sungguh sangat penting sebab terutamanya anak-anak muda yang keluar daripada universiti. Betul. Mereka ni baru nak mula era yang lebih menampilkan mereka ke dunia luar. Betul. Jadi orang akan memerhati mereka dan orang akan membuat judgement sama ada mereka ni ada credibility, ada karismatik tak sekiranya mereka diambil bekerja di syarikat. Kalau syarikat tu syarikat yang besar, position ataupun jawatan yang nak dimohon itu memerlukan decision making, jadi pelanggan mereka, customer yang mereka sentiasa berurusan perlulah mendapat keyakinan apabila berurusan dengan pekerja syarikat tersebut, kan? Ya. Begitu juga selain hygiene factors tu, kita menekankan untuk para lelaki dari segi berpakaian, ya doktor? Ya, betul. Kita tahu kalau lelaki Muslim, aurat lelaki adalah di antara paras pusat hingga ke lutut, kan? Jadi pemakaian tu perlulah bersesuaian. Dia ada dua environment yang orang lelaki perlu peka apabila mereka memakai pakaian. Dia kena tahu dia ni dalam suasana yang formal ataupun semi formal ataupun santai-santai casual. Puan Aini, saya nak tambah. Saya nak tanya pendapat Puan ni. Menyentuh soal pakaian. Ada pro and con. Sekarang ni ada orang mengatakan bahawa kalau nak ikut sunnah Rasulullah kita kena pakai jubah. Okey. Bagi saya, pendapat saya betul, jubah itu sunnah Rasulullah, kita faham. Kerana kita faham orang Arab waktu itu, baik Islam, baik bukan Islam, baik Yahudi, mereka pakai jubah. Mereka tak pakai short, mereka tak pakai seluar. Mereka pakai jubah. Jadi Rasulullah disebabkan Arab ni tradisinya, pakaiannya adalah jubah. Jadi Rasulullah memakai itu budaya culture, betul. Jadi berkebetulan dengan syariat Islam supaya menutup aurat daripada aras pinggang sampai ke bawah lah, sampai ke lutut. Tetapi Rasulullah walaupun aras pusat sampai ke lutut, tapi Rasulullah tak buka baju. Jarang sekali Rasulullah buka baju. Memamerkan dadanya, tidak. Kecuali untuk isteri dan di rumah sahaja. Tapi bila di luar, Rasulullah tidak pernah buka baju. Dia pakai jubah. Itu kita kena tuan. Tetapi saya nak tanya Puan, apakah orang di Malaysia ni, anak-anak muda atau siapa saja, perlu menjadi jubah sebagai satu budaya untuk pakaian Muslim ataupun hanya pakaian untuk ke masjid sahaja? Saya suka soalan tu, doktor, sebab saya ingin berkongsi 4 faktor yang sesiapa saja perlu sebelum mengambil keputusan nak pakai apa, dia kena tahu 4 faktor ni. Kita sentuh tadi pakaian jubah adalah bersesuaian dengan budaya, culture, climate ataupun suhu cuaca di tanah Arab. Jadi kalau di sini mungkin agak kurang sesuai kalau kita nak berpakaian jubah daripada pagi sampai ke malam. Mungkin.
Ya. Jadi saya nak tekankan tips yang para lelaki di luar sana boleh gunakan yang kita namakan TOPS. Apa itu TOPS? Apa itu? TOPS. T-O-P-P. T-O-P-P. Ya, iaitu first time ataupun masa. Seseorang, ya, ini juga terpakai untuk wanita. Seseorang perlu memikirkan dia nak berpakaian tu sesuai tak siang atau malam. Sebab disebabkan faktor cuaca, disebabkan banyaklah keadaan, ya. Mungkin pakaian siang tidak sesuai untuk dipakai waktu malam. Itu faktor pertama yang kita kena fikirkan. Kedua adalah berkenaan dengan occasion ataupun majlis, sesuatu situasi lah, ya. Kalau dia pergi ke pejabat, adakah sesuai dia pakai jubah? Siapa dia akan berjumpa dalam meeting, ya, ataupun katalah orang-orang yang terlibat dengan kerja repair ataupun teknikal, bekerja di workshop contohnya, sesuai ke sesuai ke kalau pakai jubah? Kan mungkin akan menghalang dia dari membuat kerja dengan lebih lancar dan efisien. Yang ketiga pula faktor yang kita perlu fikirkan adalah people. Place, tempat. Kemana kita nak berpakaian sebegitu? Ya, jubah ke surau atau masjid sangat sesuai. Sangat sesuai. Ya, jubah kalau di pagi hari raya sesuai juga, boleh kan? Ataupun ke kenduri kendara sangat sesuai. Tapi kalau pergi ke pasar, ya, orang lelaki memakai jubah masuk pasar Chowkit lah. Ya, kalau pasar Arab tu saya pun tak pasti, mungkin keadaan tidak seperti pasar kita kat sini, tapi kita bayangkan apa yang paling dekat dengan kita lah, orang rakyat Malaysia, pergi ke Chowkit, pergi ke pasar Borong Selayang dengan air ikan, ya, di lantai, sesuai ke nak pakai jubah? So kena fikirkan tempat yang kita nak pergi. Dan the last one adalah people, ataupun kita akan berjumpa siapa? Siapakah orang-orang yang ada dalam majlis tersebut ataupun occasion yang kita berada. So 4 tips ni kalau kita sentiasa kita tahu dan kita apply, insyaAllah kita akan berpakaian dengan lebih sesuai mengikut keadaan dan masa lah. Ya. Itu berkenaan dengan pakaian lah, Doktor. Okey, terima kasih atas jawapan bagus. Saya rasa jawapan yang diberi oleh Puan Aini cukup jelas, kondusif, and then sesuai untuk semua peringkat umur, usia. Peringkat usia, betul. Jadi semua boleh pakai, pakai. Jadi bagi saya betul lah Puan Aini cakap, jubah ini merupakan pakaian, kita tak boleh jadi pakaian yang general. Ia adalah pakaian spesifik. Spesifik maksud saya, orang pakai jubah ni pada occasion tertentu saja. Kita tak boleh paksa orang pergi macam Puan yang ni cakap, pergi pasar Borong pakai jubah, pergi nak buat construction, kononnya kerja construction, bina bangunan, nak pakai jubah. Panjat bangunan, panjat tangga semua. Kalau panjat tangga nak 4 bulan lah. Tak sesuai. Sungguh. Okey, saya nak mencelah. Kita sebenarnya nak rehat seketika, Doktor dan juga Puan Aini. Kita nak beri laluan kepada update Mei. Itu update daripada Majlis Ekonomi Halal, dan juga kita nak berehat seketika dengan iklan. Wani, silakan dengan video update Mei dan juga iklan minggu ini. Silakan Wani. Payah ini. Perlu ada kelompok mukmin yang memperjuangkan 27 ayat ni. Dan perlu ada kelompok yang membawa mesej ini kepada pemimpin, kepada pembuat dasar, kepada pelaksana.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Helmi Ibrahim, Setiausaha Agung Majlis Ekonomi Halal. Pada petang ini akan membicarakan sedikit tentang sistem ekonomi dunia dan hubung kaitnya tentang COVID-19, yakni wabak yang melanda kita pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan tentang Majlis Ekonomi Halal. Majlis Ekonomi Halal ataupun nama penuhnya Majlis Ekonomi Halal dan Keusahawanan Ummah Malaysia ataupun MEH merupakan suatu badan bukan kerajaan, satu NGO yang ditubuhkan pada tahun 2014 yang berdaftar di bawah pendaftar pertubuhan. Jadi matlamat penubuhan Majlis Ekonomi Halal ialah mendakyahkan ataupun mengadvokasikan ataupun memperjuangkan ke arah penubuhan apa yang dinamakan dasar halal negara. Ini menyedari bahawasanya majoriti penduduk di negara kita ini adalah beragama Islam. Ini juga menginsafi bahawasanya dalam perlembagaan negara dijelaskan bahawasanya agama Islam adalah agama rasmi persekutuan. Maka dengan itu, rukun iman dan rukun Islam harus dijadikan sebagai paksi kepada dasar dan pentadbiran negara, termasuk dalam hal ehwal ekonomi. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dunia dilanda dengan wabak COVID-19, satu krisis yang melanda seluruh dunia. Wabak ini adalah mesej dari Allah bahawa kita harus kembali kepada fitrah. Fitrah yang dimaksudkan ialah kembali kepada perintah Allah. Agama Islam adalah agama fitrah yang menepati keperluan semula jadi manusiawi. Kalau kita kembali kepada perintah Allah, insya-Allah wabak yang melanda kita ini akan Allah angkat dari membelenggu kita. Sesungguhnya Allah telah reset keseluruhan sistem dunia hari ini. Kita berhadapan dengan norma baru, yakni gaya hidup baru yang memerlukan pendekatan baru. Namun, perkara yang telah tersemat dalam seni baru kita harus kita perkukuhkan. Malah sebahagiannya perlu kita kembali kepada pendekatan yang mesra agama, mesra kemanusiaan dan mesra alam. Dengan lain perkataan, kembali kepada fitrah. Wabak ini merupakan suatu perintah kepada kita untuk kembali berpegang teguh kepada iman tauhid dan beramal, berilmu dan beriman dengan ajaran Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Quran terdapat 27 ayat tentang halal dan perkataan halal disebut sebanyak 31 kali. Ini bermakna perintah Allah tentang halal dan haram amat jelas dan amat nyata. Maka sebagai hamba yang menyedari bahawa kita ni hamba yang lemah, kan, hamba Rabbani, maka kami di Majlis Ekonomi Halal terpanggil untuk menggalas tugasan fisabilillah wal kifayah ini. Perlu ada kelompok mukmin yang memperjuangkan 27 ayat ni, dan perlu ada kelompok yang membawa mesej ini kepada pemimpin, kepada pembuat dasar, kepada pelaksana dasar, pada pentadbir dan juga kepada ummah rakyat. Kerana kegagalan berbuat demikian akan membuatkan kita semua berdosa, kerana ini merupakan fardu kifayah. Hakikatnya sekiranya umat Islam ingin menguasai ekonomi, penguasaannya harus berpaksikan kepada ekonomi halal. Ini kerana halal adalah anugerah Allah kepada umat Islam. Tetapi kenapa kita biarkan orang bukan Islam yang menguasainya? Maka untuk menjadikan umat Islam di negara kita sebagai sebuah bangsa ekonomi, maka sektor ekonomi halal haruslah menjadi pola pertumbuhannya. Hanya melalui penguasaan dalam sektor ekonomi halal, maka umat Islam dan orang Melayu dapat menguasai ekonomi atau setidak-tidaknya menguasai sektor ekonomi halal itu sendiri. Hakikatnya dunia Islam telah terpesong dengan mendakapi sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme berasaskan kepada Calvinism yang bertunjangkan kepada Protestan etik, yang merupakan suatu cabang mazhab dalam Christianity. Dan kita semua tahu bahawa sistem kapitalisme dibina daripada sistem riba. Dan riba ini merupakan satu dosa besar dalam agama Islam. Maka tidak heranlah mengapa umat Islam tidak maju dalam ekonomi, kerana kita menjadi hamba kepada kapitalisme. Dan kapitalisme ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan fitrah yang Allah tentukan terhadap umat Islam itu sendiri. Maka apabila Allah turunkan wabak COVID-19
yang meruntuhkan sistem ekonomi seluruh dunia, maka Allah sebenarnya memberikan mesej kepada kita untuk kembali kepada sistem ekonomi Islam dan kembali kepada gaya hidup yang Allah tentukan. Menyedari hakikat inilah, maka Majlis Ekonomi Halal telah menampilkan satu konsep, satu istilah yang dinamakan riskonomik. Riskonomik adalah jawapan dan cabaran kepada kegagalan kapitalisme. Kita di Majlis Ekonomi akan berusaha untuk mempromosikan riskonomi ini menjadi satu istilah dan satu konsep universal yang merujuk kepada sistem ekonomi Islam. Hakikatnya, kita melihat bahawa rezeki itu daripada Allah. Dan ekonomi merupakan pengurusan sumber manusia di atas muka bumi ini. Jadi manusia ini merupakan khalifah yang diamanahkan oleh Allah. Jadi Allah memberikan manusia rezeki sebagai satu amanah untuk kita takbirkan di atas muka bumi ini. Maka sesungguhnya perkataan riskonomi itu menepati makna sebenarnya apabila kita merujuk kepada sistem ekonomi Islam. Semoga apa yang saya bicarakan dalam waktu yang pendek ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diva. Review by Cik Diva. Okay, so untuk mami-mami PKP ni dah macam alahai, dah kehabisan idea nak masak apa. Apa kata anda buka aplikasi Hey Ho ini dan juga cubalah daripada Nisa Bakri. Ini dia Nisa Bakri, itu dia nisabakri.com, daripada Puan Sri Nisa Bakri. Ini dia. Ini saya ada lontong dengan laksa Pai kap-kap dan juga saya ada western pie ayam ini. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni Cik Diva nak review makanan yang kami order. Kami tempah daripada Puan Sri Nisa. Yang mana untuk Nisa Bakri Gourmet ini kita tempah daripada aplikasi Hey Ho. Okey, hari ni saya nak review khas untuk Puan Sri Nisa, itu lontong London dan juga laksa Thai kap-kap. Okey, untuk lontong dulu. Okey, lontong ni order yang ayam. Ada ayam. So, dia ada isi ayam. So, inilah dia yang ada ramuan-ramuannya. Ada sayur yang banyak, ada telur, ada apa ni? Ada pekas-pekas lontong lah dan juga ada sambal. Okey, so macam biasa kalau kita makan lontong memang kita kena makan dengan sambal. So, sambal dia ni, so kita pakai dengan lontong ya. Kita nak cuba bagaimana rasanya pada Puan Sri Nisa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Memang sedap, lontong dia cukup rasa. Lepas tu kan, dia punya kuah pekat. Saya tak tahu rasa lontong sebenar macam mana sebab saya bukan orang Johor. Tapi lontong ni memang ada rasa lontong yang sedap, cukup rasa, naik bau dia. Sebab bau kacang udang kering tu kan. Alright. Sekali lagi, tadi saya nak review yang laksa pula. Sedap. Okey, sekarang saya nak review laksa pula. Ini laksa Thai kap-kap. Okey, laksa Thai kap-kap, apa yang ada? Kuahnya dibungkus asing. Kita ada, wow, ada udang. Udang. Seketul udangnya. Udang besar ya. Ini double. Ini bukan XL lagi ni. Triple XL kot. Besar udangnya. Dia ada sayur toge. Ada kacang panjang sayurnya. Dan juga ada laksa. Ini adalah dalam mangkuk dia. Okey, kita nak... Okey, nak bubur kuahnya. Ini kuah dia. So, boleh nampak tak teksturnya yang pekat? Tu dia. Tekstur dia sangat pekat ya. So, kita gaul dulu. Actually, dia bagi cili. Kalau anda nak pedas, anda boleh taruhkan cili. Tapi saya tak makan pedas. Ini dia rupa dia yang telah pun dimasukkan kuah. Okey, kita nak review. Kita nak rasa dia macam mana.
laksa Thai kap-kap dari Puan Sri Nisa Bakri. Sedap. Antara dia ada rasa macam, sebab saya Kelantan tau. Dia ada rasa macam laksa lemak Kelantan. Sedap. So kalau nak tahu macam mana rasa laksa Thai ni, laksa Thai ni dia lebih kurang je dengan laksa lemak Kelantan, tapi dia versi dia pedas sikit, dia colour dia lain sikit, kekuningan sikit. Kalau laksa Kelantan tu dia betul-betul putih. Memang sedap laksa dia. Dengan udang lagi. Tengok tak? Besar. Kan? Besar kan? Okay. So, I akan stop lah makan dia sedap. Lontong pun sedap. Laksa pun sedap. Sedap. Dalam PKP, sorry. Lockdown ni nak balik kampung tak boleh. Pada orang Kelantan, gunakan laksa Thai, laksa siye. Memang patut anda cuba laksa Thai kap-kap daripada Puan Sri Nisa Bakri ni. Memang sedap gila, memang terubat rindu. Okey, sekarang ni lontong pun sedap, laksa pun sedap. Kita nak cuba western pula. Saya order tadi, panas. Pai ayam pai ayam. Okey. Pai ayam ni kita panaskan dalam oven tau sebelum makan. Okey, ini dia. Tak. Okey. Ayam dia tak kedekut, memang mewah. Isi ayam dia kat di sebalik orang kata apa? Lapisan-lapisan ni. Okey. Alright. So ini 3 menu yang saya order daripada Puan Sri Nisa, iaitu lontong London, saya cuba set ayam, laksa Thai kap-kap, dan juga apa ni, pai ayam ini. Pai ni saya ambil yang ayam punya, dia ada daging. So tapi saya cuba yang ayam sebab anak-anak saya suka ayam. So apa yang saya boleh katakan, memang menu yang disediakan oleh daripada dapur Puan Sri Nisa ni memang sedap. Lontong ni memang kita rasa macam raya-raya gitu kan rasanya. So kalau anda rindukan nak ambil mood raya, malah nak masak, apa kata anda order saja dekat dapur, dekat Puan Sri Nisa. Laksa, kalau anda rindukan rasa laksa Kelantan, laksa siye, sebab dia pun ada rasa laksa Kelantan juga. So anda boleh order dengan Puan Sri Nisa. Kadang-kadang kita macam nak makan western tapi sedap, premium rasanya, anda boleh cuba ini. Ya, pai ayam ini. Dan kat mana nak order? Order saja di aplikasi ini, Hey Ho. Alright. Sokong juga aplikasi yang dibangunkan oleh usahawan Malaysia ini untuk sama-sama membantu mereka, membantu usahawan-usahawan yang lain, sebab dalam tu ada macam-macam sebenarnya virtual shop daripada usahawan makanan yang menjalankan perusahaan daripada rumah mereka. Itu berbaloi, rasanya puas hati sangat. So kalau anda nak order, anda boleh terus ke aplikasi Hey Ho. Gunakanlah aplikasi ini juga untuk membantu usahawan Melayu. Untuk order hari ini daripada Puan Sri Nisa Bakri, memang tip-top. Okay, so ini dari review saya, memang puas hati sangat. Okey, itu dia review minggu ini saya bawakan daripada dapur Puan Sri Nisa Bakri, yang mana pelbagai menu ditawarkan sebenarnya, tapi untuk special minggu ini laksa Thai kap-kap yang sedap sangat. Laparlah tengok Cik Diva makan. Saya pun lapar ni. Cik Diva makan ni hari-hari review ni boleh gemuk ni. Kalau review 1 hari review, kena seminggu, naik badan, nyanyi. Nasib baik seminggu sekali je review ya.
Dia Okay. makan sesudu je tu. Tak, kita buka puasa. Tapi memang sedap. Ya. Memang sedap dia punya ni. Dan juga sebenarnya kita nak mengenakan aplikasi yang dibangunkan oleh usahawan Malaysia kita iaitu Haiho. Jadi gunakan aplikasi ini untuk anda dapatkan pelbagai menu di dalam kedai virtual tersebut. Dan daripada Meh tadi diharap perkongsian yang diberi tentang hubung kait antara COVID-19 dengan situasi semasa itu memberi pencerahan dan juga pemahaman tentang anda berkenaan dengan ekonomi semasa dan juga COVID ini. Sebelum kita sambung diskusi kita Doktor dengan juga Puan Aini, saya nak jemput Aini, Miss MC ataupun Wani kita ke depan untuk mungkin Wani raikan penonton di malam ni kita live di YouTube saja. Wani raikan penonton dan juga sedikit mutiara kata. Silakan Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Diva. Hai semua. Puan Aini dan juga Doktor dan semua penonton lah. Okay, jadi saya hari ni nak share sedikit motivasi tentang kita iklan ni. Okay, saya nak share tentang ibadah. Okay, kita tahu kita ada 3 jenis ibadah. Okay, pertamanya ibadah asas, keduanya ibadah sunat dan ketiganya ibadah umum. Okay, ibadah asas apa? Ibadah asas yang wajib lah. Solat, puasa yang wajib. Kemudian ibadah sunat. Ibadah sunat ni yang sunat lah, contoh puasa sunat, solat sunat dan macam-macam lagi lah kan, sedekah dan semua. Okey, apa yang saya nak fokuskan hari ni adalah ibadah umum yang jarang kita dengar, betul tak? Jarang kita dengar tentang ibadah umum. Apa dia ibadah umum? Okey, ibadah umum ni adalah apa sahaja pekerjaan yang kita buat tu, pekerjaan tu contoh kita memasak ataupun kita bekerja ataupun kita macam sedang live sekarang ni. Tapi ibadah itu akan jadi ibadah. Apa pekerjaan kita buat tu akan jadi ibadah umum tapi ada syarat-syarat dia. Bukan senang nak dapat pahala ibadah tu kalau tak memenuhi syarat-syarat dia. Okey, so saya nak share syarat yang pertama adalah pertamanya niat. Okey, syarat pertama adalah niat. Niat tu mesti niat baik. Contoh kalau kita bekerja, contoh kita live ni bukan niat nak glamour je lah kan. Niat mesti kerana Allah, nak menyampaikan tentang halal kan. Okey, niat tu kena betul. Okey, yang kedua, subjek atau aktiviti tu mestilah sah di sisi syariah. Sah di syariah maksudnya contoh kalau kita berniaga lah kan, kita kena jual barang yang halal dan tiada riba. Itu maksudnya sah di sisi syariat. Okey, ketiganya adalah pelaksanaannya pula mesti memenuhi syariat juga. Tadi subjek dan aktiviti dia memenuhi syariat, sekarang ni pelaksanaan dia. Contoh, bila kita bekerja kan, kita bekerja untuk memenuhi syariat, kita janganlah curi tulang. Kan, kita buatlah cara yang terbaik. Kan, kita jangan duk menyembang ke ataupun kita janganlah membazirkan. Contoh kita tahu itu company punya, company yang bayar, kita membazirkan sumber yang ada. Janganlah begitu. Jadi kita pun mestilah buat pelaksanaan yang betul. Okey. Yang ketiga, dibuat secara optimum. Optimum tu maksudnya kalau kita ada skill, kita ada kebolehan, contoh macam Cik Diva, Puan Aini, Doktor ada kelebihan, apa yang kita ada, skill yang kita ada tu kita keluarkan semua. Jangan simpan kan. Kita ada tu, kita optimum yang terbaik lah. Kan. Jadi barulah insya-Allah jadi ibadah. Dan kemudian syarat ni yang paling penting juga ni. Yang syarat kelima ni adalah tidak meninggalkan ibadah asas. Ada orang dia bekerja, dia buat perkara lain kan, tapi solat dia tak buat. Jadi adakah bekerja dia tu menjadi ibadah? Rugilah kan? Contoh kita hari ni, kita harap live kita hari ni menjadi ibadah untuk kita nak claim ke akhirat nanti. Tiba-tiba tak jadi ibadah sebab kita meninggalkan yang asas tadi tu. Okay? Dan yang terakhir, natijahnya yang baik. Yang keenam, syarat dia mesti natijahnya baik. Maksudnya memberi kesan baik kepada inilah apa yang kita lakukan tu, memberi kesan yang baik kepada orang dan kepada diri kita sendiri. Itulah saya nak share syarat ibadah umum untuk menjadikan ibadah itu adalah dapat pahala lah menjadi ibadah. So jadi kita hari-hari bekerja tu tak adalah sia-sia kan, sebab kita
nak buat ibadah sunat ke banyak-banyak mungkin tak cukup masa, jadi kita jadikan aktiviti harian kita tu sebagai ibadah, insyaAllah. Itu saja perkongsian saya Cik Diva. Terima kasih. Maaf panjang sikit. Terima kasih Miss MC. Terima kasih Miss MC atas perkongsian yang cukup bermanfaat. Sedikit sebanyak memberi orang kata pencerahan kepada penonton di luar sana kenapa kami di sini selebriti bukan nak glamour, tetapi kami sebahagian daripada ibadah kami untuk di jalan Allah untuk kami mewawarkan tentang halal kepada anda semua, tidak kira lah orang Islam maupun bukan Islam, tidak kira di Malaysia, malah di global juga. Untuk kami kongsikan apa itu halal, dekatkan halal kepada anda. Okey, itu sebahagian daripada apa yang kita nak kongsikan dan kita kembali ke forum kita. Saya serahkan kepada doktor dan juga Puan Aini untuk mungkin sedikit pandangan daripada panel dan juga daripada moderator dan seterusnya membuat sesi gulungan. Sebelum kita menutup tirai malam ini, silakan. Terima kasih Puan Diva, Cik Diva. Sebelum kita untuk bicara, saya rasa saya nak lemparkan satu soalan kepada Puan Aini. Perlu ke tidak lelaki ni grooming? Dari segi syariat, grooming itu bermacam-macam. Pakaian, rambut, fashion dah. Dan kita tambah dengan bermakeup. Bermakeup ni lelaki pakai celak mata lah, pakai lipstick lah, pakai eyeshadow lah contohnya. Kenapa dia nak pakai? Untuk apa? Dan perlukah lelaki bermirip seperti wanita? Jadi isu ini menjadi isu kazah ya, isu subahat. Kalau kita tak perhatikan betul-betul, sebab lelaki menyerupai wanita tu bagi saya haram. Tak boleh. Lelaki tetap lelaki. Tetapi penampilan untuk keindahan kebersihan tu tak salah. Tetapi menyerupai wanita seperti contohlah pondan. Contoh kita sebut yang apa? Sajak. Apa tu? Sajak dia. Sorry dia sebut nama ni. Contohnya. Apakah perlu itu? Minta Puan Aini jelaskan. Terima kasih doktor. Grooming atau maksud dandanan menjaga keterampilan, hukumnya wajib pada saya. Kerana setiap orang perlu kembali kepada apa yang Rasulullah telah sarankan, iaitu menjaga kebersihan, memakai Rasulullah suka berwangi-wangian untuk keselesaan berjumpa dengan orang, dan keadaan itu menjadikan kita sebagai umatnya perlu membuat apa yang Rasulullah suka dan sarankan. Jadi berkenaan dengan grooming atau dandanan antara lelaki dan perempuan, masing-masing ada tata caranya, kan? Jadi kita kembali kepada fitrah, kita mengikut kesesuaian budaya, ke environment, persekitaran, ya, mengikut yang sesuai. Kalau kita ada masa lagi, doktor, boleh saya kongsi video, ya, untuk menunjukkan perbezaan pemakaian yang bersesuaian dan disarankan untuk anak-anak muda ataupun kaum lelaki di luar sana lah, ya, supaya mereka dapat membezakan bila mereka patut berpakaian sebegitu dan bila dalam keadaan yang begini apakah pakaian yang sesuai. Boleh kita lihat videonya, Miss MC? Boleh, ada masa ke? Okey. Sekilas video itu menunjukkan perbezaan pemakaian lah. Jadi saya harap itu dapat membantu. Berbalik kepada soalan doktor tentang rambut, fashion, yang bagaimana
ada satu fashion rambut yang menjadi ikutan anak-anak muda yang dinamakan Gaza. Gaza. Ya. Gaza. Ada yang setengah tempat kita panggil Goza. Mungkin kalau kita boleh flashkan bagaimana keadaan rambut yang dimaksudkan itu. Gaza, ya, mengikut hukum adalah haram. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Rasulullah SAW menegah daripada melakukan gaza, iaitu memanjangkan sebahagian dan memendekkan sebahagian di bahagian kepala. Kerana ini adalah apabila anak-anak muda sekarang membuatnya mengikut fashion seseorang yang mereka jadikan idola, yang membuatkan hukumnya jatuh haram. Tujuannya nak berfashion dan mencipta kelainan, ya, supaya menarik perhatian orang. Ya, Rasulullah sendiri saya ada terbaca pernah terlihat sahabat dia bukan berfashion tapi dia memotong rambutnya dalam keadaan yang sebelah panjang sebelah pendek. Jadi Rasulullah menegah dia dan memberitahu sebaik-baiknya kalau kamu ingin memanjangkan rambut, biarkan kesemuanya panjang. Sekiranya kamu ingin memendekkan, biarlah semua sama rata pendek. Jadi ini menunjukkan Rasulullah sangat menitik beratkan terhadap keterampilan, ya, supaya orang yang melihatnya nampak orang tu sebagai normal, ya, dan boleh selesa di dalam khalayak masyarakat. Dalam keadaan Gaza tu tadi, kalau tiba adalah bukan kita nak membeza-bezakan ataupun merendahkan seseorang kalau mereka tampil begitu, tapi kerana ia sangat tidak sesuai dan terlalu ikut-ikutan sebagai fashion. So itu yang menjadikan ianya jatuh haram lah. Oh gitu. Bagus, satu penjelasan yang begitu baik dan berada berdasarkan nas, ya. Kita bercakap tentang hukum hakam halal haram ni, kita kena ada nas. Kalau tidak ada nas, benda tu tak berpijak di bunyi nyata. Jadi bagi saya penjelasan Puan Aini agak baik, walaupun bukan taraf ustazah. Saya bukan ustazah. Nak komen terlalu lebih-lebih tu memang tidak arif. Tapi ini apa pengetahuan, setakat pengetahuan saya lah. Macam yang MC kita yang cakap tadi bagus, lebih pada ustazah. Filosofinya bagus, luas dan amat menepati. Bagus, saya suka tadi yang MC cakap tadi. Jadi kita ni walaupun nampak muda-muda macam Cik Diva, MC dan Puan Aini, tapi pengetahuan knowledge is good. Bagi saya respect lah. Saya hargai. Terutamanya Cik Diva kalau bercakap, saya heran. Dia boleh ingat kata patah-patah perkataan yang dia cakap tu. Macam dia baca buku. Hebat dia. Hebat. Saya rasa walaupun saya dah belajar, saya belajar tinggi kan, saya tak boleh cakap dengan Cik dia kecuali satu subjek yang saya betul-betul faham. Walaupun saya tak baca buku, tapi subjek yang saya faham, saya boleh bercakap. Tapi macam Cik dia banyak tentang makanan, dia boleh cakap, bagus. Saya tertarik dengan Miss MC sebut tadi, Doktor, dalam apa cara kita berpakaian, cara kita berdandan pun berbalik kepada niat kita. Betul. Sebab kita setiap hari kita perlu meraih pahala kan. Jadi kalau niat kita untuk mendapat perhatian orang, untuk menimbulkan rasa riak, itu dah jatuh haram dan tidak wajar lah. Tapi saya nak tambah sikit, sikit, minta maaf ya, terutama bagi wanita ya. Hadis mengatakan bahawa Imam Bukhari dan sebagainya mengatakan bahawa wanita berhias dan berpakaian harum dan cantik hanyalah untuk suami. Okey, itu petikan daripada ulama. Tetapi saya banyak melihat, saya pernah bekerja di ofis, perempuan kalau nak balik ofis dandannya Masya Allah
melebihi di rumah. Itu pandangan saya, bukan saya nak mengatakan itu salah. Tapi dandan cantik tak salah. Tapi menghiaskan diri itu adakah bertentangan dengan sunnah ataupun apa yang dikatakan oleh para ulama? Boleh cakap sekejap sebelum kita buat golongan. Ini. Ya. Berhias untuk suami itu memang wajib. Wajib. Okey. Betul. Dan apabila kita keluar daripada rumah, kita berhias sekadarnya dan tidak berlebih-lebih. Okey. Dan tentunya dengan izin suami lah. Ya, okey. Dan dia berbalik kepada niat kita. Kerana tuntutan kerja kita perlu kemas, kita perlu memakai yang bersesuaian dengan pekerjaan kita. InsyaAllah kalau niatnya betul, jalannya betul, tidak ada unsur-unsur subahah, tidak mendedahkan aurat tentunya. InsyaAllah kita di landasan yang benarlah. Terima kasih. Dan saya memberi sedikit kepada Puan MC. Sebab cik MC kita ni kan belum married, belum berpunya. Tapi saya rasa kalau dia nak berhias waktu pergi kerja, nak balik kerja, saya rasa tak salah. Sebab itulah peluang untuk macam burung untuk menawan pasangannya. Saya rasa itu tak salah. Tapi bagi saya kembali kepada mereka yang sudah berpunya, itu ada sedikit khilaf. Sebab kita tak tahu membezakan di mana tempat yang kita nak hias diri untuk suami, macam mana tempat kita keluar di luar. Padahal kita tu serupa je. Saya tengok orang pakai sama saja. Apa pun tak apa. Ini hanya lontaran pandangan supaya audiens di sana dapat melihat bahawa isu-isu yang berbangkit yang kita bincang ini merupakan isu universal, isu manusia, isu kehidupan. Jadi berdasarkan terserah pada diri sendiri macam mana nak melihat isu ini sebagai untuk menepati tuntutan syariat ataupun menentukan tuntutan batiniah atau lahiriah. Jadi apapun bagi saya hargai apa yang mereka lakukan, as long benda tidak bercanggah, tidak membuka aurat, tidak mendedahkan aurat dan tidak memalukan orang lain. Jadi saya rasa orang Malaysia ni, saya pergi dah banyak dunia, minta maaf saya cakap, banyak dunia saya berjalan, tapi saya tak jumpa manusia di Malaysia the best like Malaysia, terutama perempuan. Saya pergi Iraq, saya pergi Jordan, saya pergi Poland, saya pergi Switzerland, saya pergi US, England dan sebagainya. Tapi mereka di sana, kalau you pergi sana, Masya Allah, dalam hati saya, macam itulah Ustaz cakap, ada satu Ustaz cakap, tak lihat, nak lihat berdosa, lihat barang baik. Lihat berdosa, tak lihat barang baik. Jadi itu dilema lelaki lah. Saya cakap perempuan saya rasa tak diimbu isu. Tapi apapun, saya nak minta izin dengan Cik Dewa, saya nak sambungkan penggulungan. Boleh Cik Dewa? Okey, terima kasih para panel, Cik Dewa, MC dan para audien yang melihat nanti. Saya rasa topik yang kita bawa ni walaupun singkat masa, grooming bagi lelaki ialah asasnya adalah niat. Niat kita berfashion untuk menentukan memenuhi syarat sebagai seorang Islam. Bila bercakap tentang orang Islam, kita mesti mematuhi syariah. Jadi saya mohonlah bahawa berfashion ini adalah bagus, melambangkan kepribadian, keindahan, keterampilan, kemacuan, tetapi janganlah berfashion atau berhias diri demi menunjuk-nunjuk, belagak-lagak atau kerana ikut trend. Jadi kita berfashion mesti ikut peraturan Rasulullah. Jelas sekali melihat contoh macam mana kita nak berhias, nak berfashion. Pakaiannya, rambutnya dan sebagainya. Jadi kita bertuah. Orang-orang Malaysia ni walaupun ada yang mereka setengahnya lelaki bersifat perempuan, perempuan bersifat lelaki.
Tapi kita put aside mereka itu. Mungkin mereka ni kurang pendidikan ataupun terpengaruh dengan orang lain. Tetapi bagi mereka seperti kita yang sedar, masih waras, masih rasional, berhiaslah sebaik mungkin untuk suami, untuk isteri, untuk sahabat-sahabat dan untuk kehidupan kita. Jadi benda ini tanda petik kita kena hubungkan dengan apa khasiat, apa rahsia yang tersirat dan tersurat daripada mengambil wuduk. Saya nak sambung sikit. Wuduk itu adalah syarat utama kebersihan diri. Kenapa kita nak solat kita mesti ambil wuduk? Setengah orang kata, saya tak kotor pun, saya tak ke mana pun. Tapi kena ambil wuduk. Itu maksudnya syariat yang diberi dalam Islam. Pertama sekali, kebersihan. Jadi walau apa cara pun. Jadi Allah telah menentukan. Dan kita alhamdulillah bersyukur pada Allah. Kita dilahirkan dalam Islam. Walaupun Islam keturunan lah kita kata ni. Kita bukan dari direct dari terima dari Rasulullah. Tapi apapun kita masih menggunakan syariat dan ajaran yang baik. Dari sistem kehidupan, sistem beragama, sistem berpakaian, sistem berumah tangga dan dalam sistem ekonomi. Jadi saya mau angkat di sini bahawa jangan menyesal kalau kita tersilap. Kalau kita tersilap, kembali ke pangkal jalan. Jangan teruskan kesilapan kita. Kerana kesilap manusia tidak pernah melakukan kesilapan. Bumi mana tak ditimpa hujan. Jadi bagi saya untuk topik malam ini merupakan topik umum, walaupun nampak ringan tapi menempati apa yang kita bincang. Jadi saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Doktor atas gulungan tadi dan juga Puan Aini atas pencerahan untuk topik hari ini. Dan apa yang boleh saya simpulkan di sini, grooming itu perlu juga untuk lelaki kerana fitrah agama kita yang sukakan kebersihan dan juga kecantikan, namun tidaklah hingga merubah fitrah kita sebagai seorang lelaki ataupun wanita. Dan sebagai lelaki Muslim, anda sudah ada idola. Contohilah cara Rasulullah SAW menjaga penampilan dia dan jauhi apa yang haram, dan apa yang kita perlu buat hanyalah patuhi fashion yang tidak orang kata menyalahi syar'i dan ia boleh menjadi sebahagian daripada ibadah. Diharap tips yang dikongsikan tentang berfashion tadi memberi pencerahan kepada para penonton, terutamanya kaum lelaki, macam mana sebenarnya cara yang betul untuk kita berketerampilan, menjaga penampilan diri. Dan sebenarnya grooming itu tidak salah bagi lelaki asalkan ia tidak pernah menyalahi syar'i dan tidak ada unsur-unsur haram di dalamnya. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada penonton yang setia bersama kami. Sebenarnya kami live di YouTube channel Malaysia Halal TV. Kami live di situ, namun kami ada masalah teknikal, kami tak dapat live di Facebook Malaysia Halal TV, tak apa, dan tapi kami akan rakaman kami akan masukkan di Facebook kemudian. Apapun terima kasih juga kepada yang menonton kami, Cherry Boys, terima kasih. Mohon maaf di atas masalah teknikal pada hari ini, pada malam ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana terus setia menyokong Malaysia Halal TV, Facebook dan juga YouTube. Untuk itu diskusi kita pada malam ini, forum kita pada malam ini, dialog halal kita kupas, kita bincang menutup tiras. Hingga berjumpa pada minggu depan. Dan saya, Wani, kita mainkan montaj untuk penonton. Silakan. Malaysia Halal TV.